Datuk Seri Speaker, saya bersetuju. Apabila kita mempunyai 65 bilion hutang dan mereka yang raiskan bond ini 65 bilion US dollar mendapat fee 606 million US dollar. Saya betulkan tadi, bukan bilion, million. 606 million US dollar. Sudah tentu apabila kita ada lawyer yang mewakili YNDP ini, dia mesti melihat ini secara total. Berapa banyak interest yang kita dah bayar. Soalnya sekarang ini, dulu mungkin kita tak tahu, tetapi bila kita dah tahu bahawa Goldman Sachs terlibat secara langsung, menjadi financial advisor dan juga lead manager. Dia juga advise dan dia juga beli bond tersebut dan dia pusing semua, akhirnya dia dapat banyak tu. Dan dia know that this bond is not necessary. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Apa yang saya nak tekankan ialah, apabila berlaku penyiasatan ini, saya nampak bahawa penyiasatan ini hanya tertumpu kepada politik. Dia sepatutnya melibatkan semua pengurusan. Agak impossible sesuatu organisasi yang mengeluarkan 6.5 bilion bond, hanya satu orang saja yang tuan naik mahkamah. What happened to the senior management yang dapat gaji besar-besar milion-milion ni? Jadi ini yang saya nak, supaya saya nak Yang Amat Berhormat Tambun kena perhatikan benda ini. Sebab saya tak nak Perdana Menteri pada masa-masa akan datang, apabila kita ada skandal, semua orang yang bekerja dalam entiti-entiti tersebut offer themselves to be a crown witness. That's wrong. Kita kena investigate. Kenapa mereka ini dapat gaji besar-besar, lepas tu bila ada masalah, letak kat tangan semua orang. Semua, oleh seorang saja. Saya rasa tak adil. Kalau ada salah, ambil tindakan. Tetapi pihak pengurusan yang bekerja berpuluh-puluh tahun dalam entiti ini, kemudian dia tak dapat masalah. Macam mana ni? Ini cerita kartun. Jadi saya nak minta, Tuan Ketua, saya nak minta, kalau boleh kerajaan melihat bagaimana peranan peguam yang mewakili YNDP dan siapa-siapa yang terlibat dalam negosiasi ini. Kenapa tidak file saman Goldman Sachs di US? Kenapa negotiate without putting the file? Selalunya kalau you saman, lepas tu baru negotiate, the pressure is better. Tapi you saman tak ada Goldman Sachs dekat US. You saman kat sini nak buat apa? Saman sana. Bila you saman kat sana, barulah the pressure. Then the pressure is strong. Barulah dia nak bercakap. Jadi tuan-tuan, Datuk Yang di-Pertua, saya nak, kalau boleh kita tengok balik. Asset recovery. Asset recovery YNDP ni banyak. Tetapi kita tak nak Goldman Sachs ambil fine yang kita buat. Kita fine 1MDB, kita fine M-Bank 2.8 bilion, kita fine Goldman, Deloitte, KPMG. Dia tak boleh tolak daripada perjanjian yang dia dah sign. 1.4 bilion US itu dia kena bayar. Dia tak boleh tolak daripada apa yang kita nak buat. Sebab tu saya nak minta kerajaan melihat ini semula. Kita rasa tak adil. Hanya dalam skandal yang begitu besar, kita menumpukan hanya politik untuk kita dapat balik duit kita. Kita satisfied dapat 2.5 bilion kerana kita tercapai kita punya objektif untuk politik kita. Jadi saya nak kita tengok dari segi soal negara. Siapa bersalah, ambil tindakan. Tak peduli. Tetapi apabila kita boleh recover, kita recover. Kenapa kita nak korbankan duit yang kita boleh dapat daripada investment bank nombor 1 dalam dunia? They make billions of profit. How can we allow that? Di Amerika, kalau kita file suit ni, dia tak boleh underwrite any other business until they solve your problem. Tapi apa nak buat? We are the only country yang ada exposure dengan Goldman Sachs 65 bilion, tapi tak file suit dekat US. Itu saya tak faham. End of flashback.
sebut tentang masa depan dan apa kita sebut tentang ketelusan dan sebagainya, jika kerajaan PH benar-benar mahu menjulang ketelusan dan keadilan, mereka seharusnya mendedahkan perjanjian penyelesaian 2015 dan 2017 antara IPIC dan 1MDB bagi menunjukkan BN telah pun menyelesaikan isu 1MDB ini dan akan membuktikan bahawa BN bukanlah tidak bertanggungjawab. Jika sesiapa dalam Dewan Yang Mulia ini tidak bersetuju dengan saya yang kerajaan PH berterusan menggunakan isu 1MDB sebagai modal politik mereka, izinkan saya memberikan beberapa contoh. 2 minggu lalu, kerajaan PH mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mahu batalkan perjanjian penyelesaian dengan IPIC dan dengan ini dan tidak akan membayar 4.5 bilion dolar Amerika yang dikatakan kita hutang kepada IPIC. Yang anehnya, IPIC membalas serta-merta dan berkata dengan jelas bahawa 1MDB langsung tidak berhutang dengan mereka, seakan-akan menuduh kerajaan PH telah berbohong. Tuduhan yang amat berat, tetapi tidak ada seorang pun pemimpin PH yang berbunyi, yang bertanya mengapa IPIC membuat kenyataan yang jelas bertentangan dengan tuduhan kerajaan PH. Mengapa membisu? Ini ialah kerana IPIC yang hutang pada kita dan bukan sebaliknya. Perjanjian penyelesaian yang saya mahu kerajaan dedahkan akan menunjukkan bahawa kita telah beri masa sehingga 30 Disember 2020 untuk IPIC bayar balik kepada 1MDB semua wang yang dikatakan hilang. Kalau dokumen-dokumen perjanjian ini didedahkan, maka terbuktilah kita telah berusaha memastikan harta dan hak rakyat Malaysia dijamin. Beberapa pegawai kanan IPIC turut didapati menerima secara langsung dan menggunakan dana berkenaan atau terlibat dalam penipuan. Mengapa tiada satu pun pemimpin PH pernah bertanya mengapa pegawai-pegawai kanan Abu Dhabi dan bos mereka tidak dipanggil untuk disoal siasat memandangkan wang itu dipindahkan pada mereka dan merekalah yang didapati banyak menggunakan wang itu dan mengagih wang itu untuk tujuan-tujuan lain. Bukan senang untuk membuat dedahan dan tuduhan pada kerajaan negara yang lain. Selain membuat rundingan secara persahabatan bagi mendapatkan wang yang dikatakan hilang, kerajaan PH juga harus meneruskan usaha-usaha membangun dan memaksimalkan aset-aset 1MDB seperti DRX, Tanah Pulau Bedak, Indah dan Bandar Malaysia. Jika dilaksanakan dengan langkah-langkah yang positif untuk memaksimalkan nilainya, 1MDB akan menjana keuntungan biarpun selepas membayar hutang mereka. Tuan Yang Dipertua, tetapi persoalannya, adakah kerajaan PH berani melakukan semua ini demi negara dan rakyat atau mereka akan terus berselimut dengan modal politik serta berterusan memburukkan Barisan Nasional dan saya sendiri. Lupa juga untuk komen dan share, like dan jangan lupa juga untuk subscribe rancangan saya agar anda tidak akan ketinggalan untuk menonton video-video saya akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Bye.